Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita mulakan ta'lim kita, tausiah kita, tazkirah kita fi halih lailatul mubarakah bi qiraati ummul kitab al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulih sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wila wahdina siratal mustaqim walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Yang dimuliakan Tuan Imam, ahli jawatan kuasa surau diri Jumaat, tuan-tuan guru, asatidzah al-kurama wal muhtarimin, tuan-tuan perempuan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merafakkan syukur pada malam ni dapat bersama untuk meneruskan kuliah kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Setakat ini saya rasa surau inilah yang dah beberapa kali kita berkuliah berbanding saya di sebelah Hulu Selangor. Di Hulu Selangor masih ada lagi yang belum istilahnya bersedia untuk memulakan kuliah. Alhamdulillah kita dah beberapa kali, dan kalau tiada istilahnya aral, kita akan teruskan insya-Allah minggu pertama dan juga minggu yang keempat biiznillah. Jadi minggu depan, minggu kelima tak ada. Bolehlah bagi siapa-siapa masuk untuk menggantikan slot minggu kelima pada hari Rabu pada usbu'il qadim biiznillah. Dan kita juga telah pun diingatkan balik berkaitan dengan kesempurnaan agama Islam sebagaimana yang kita muzakarahkan pada sesi 2 kuliah atau 3 kuliah yang terdahulu daripada surah Al-Maidah ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, iaitu al-yawma qala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Dalil menunjukkan agama yang kita anuti ini agama yang sempurna. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala juga menerangkan ataupun menyebut di dalam Al-Quran Karim telah menyempurnakan agama ini dan redha ini redha ataupun Allah Subhanahu wa ta'ala setuju, redha bahawa agama Islam yang kita anuti inilah agama yang sebenarnya. Dan kita telah pun urai sebahagian daripada tafsiran-tafsirannya itu pada 2 kuliah yang terdahulu. Antaranya agama Islam ini sempurna dari segi akidahnya, sempurna dari segi syariatnya, sempurna dari segi akhlak dan tasawufnya, yang mana agama-agama samawiyah yang terdahulu tidak sempat untuk disempurnakan sebagaimana sempurnanya agama Islam yang ada sekarang ini. Juga kerana agama-agama samawiyah yang terdahulu tidak memerlukan kesempurnaan sebagaimana sempurnanya agama Islam pada waktu sekarang. Mereka sempurna pada zaman tersebut, ya, tetapi dibuat perbandingan dengan agama Islam yang ada sekarang ni, ianya ada kekurangan. Jadi agama Islam yang ada sekarang ni menyempurnakan segala-galanya.
Allah Subhanahu wa taala juga atmam, telah menyempurnakan apa itu agama yang kita anuti ini, dan redha agama Islam itu sebagai anutan. Bahkan kita juga kena ingat berkaitan dengan agama samawiyah yang terdahulu, kitab Taurat, Zabur dan Injil semuanya telah diselewengkan, ditukar isi kandungannya. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam telah disusun dan ditulis balik, lahirnya kitab Talmud. Itu bukan kitab yang asal diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Talmud. Adapun kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam telah diubah suai isi kandungannya, dan timbul pula kitab Gospel, yang mana kitab Samawiyah yang terdahulu tidak ada kebenaran keasliannya sebagaimana Al-Quranul Karim. Al-Quran sewaktu mula diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampailah kepada kita sekarang ini, keasliannya itu terpelihara, yang mana jaminan terpeliharanya Al-Quran itu tiada terdapat kepada kitab Taurat, Zabur dan Injil. Kalau kitab Taurat dikatakan Old Testament, kitab Injil dikatakan New Testament. Datang salah seorang daripada para alim ulama ataupun ilmuwan Islam membayang dan mengatakan Al-Quran itu sebagai Final Testament katanya. Kalau Old Testament itu merujuk kepada kitab Taurat, New Testament itu merujuk kepada kitab Injil. Ada pula sebahagian daripada ilmuwan Islam meletakkan pula Al-Quran itu sebagai Final Testament. Wallahu alam. Jadi kitab yang kita muzakarahkan ini, agama yang kita muzakarahkan ini menceritakan hal keadaan manusia bermula daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sampailah kepada manusia yang terakhir sekali dijadi dan diciptakan. Bahkan menceritakan juga hal keadaan kehidupan manusia dalam alam ruh, dalam alam rahim, dalam alam dunia, dalam alam barzah dan hari kebangkitan semula. Bahkan semuanya diceritakan dan dihuraikan pula oleh hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita alhamdulillah pada malam ini mengambil kitab Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala anhu wa nafa'ani wa iyyakum bi'ulumihi fid darain, yang telah menyusun kitab ini bermula daripada tanda-tanda kiamat as-sughra dan tanda-tanda kiamat yang besar, asyratul kiamatul kubra. Dan kita insya-Allah pada malam ni dengan ijtihad, saya pernah lupa, pada muka surat 223 insya-Allah taala pada tajuk yang ke-29 tentang tiupan kebangkitan, tak gitu? Tiupan kebangkitan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ataupun dah lepas. Betul? Tak ingat dah Tak apalah. Kalau sudah, kita ulang kaji baliklah. Sebab kita sebelum PKP lu bulan 2 last ke bulan 3 lepas tu kita pun dah lupa dah. Baik, tiupan kebangkitan. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tiupan kebangkitan. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil aziz, wa nufikha fis sur fasa'ika man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Al-ayah daripada surah Az-Zumar ayat yang ke-68. Kita ambil sebahagian dulu pada malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kerana zaman tempoh PKP ni tak boleh panjang-panjang. Sampai isyak je kena stop.
dan ditiupkan angin sangkakala, tiupan sangkakala dan an-nafakhah, ya. Fasa'iqa, maka bila dah ditiupkan angin yang mematikan, kata an-nafakhah al-ula, tiupan sangkakala itu katanya satu tiupan yang menakutkan, yang menggerikan, yang istilahnya mengejutkan. Bukan sahaja manusia yang berada di atas dunia dan muka bumi ini, bahkan semua kehidupan yang ada di atasnya dan yang kita tak nampak. Ya. Dia bermulanya kiamat itu, kehancuran itu dengan apa yang berlaku di dunia dan di muka bumi ini. Kita kena ingat daripada kuliah-kuliah yang terdahulu, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala mematikan kesemua orang-orang yang beriman, itu dah penghujung lah, ya. Orang yang beriman semua je dah mati. Macam mana? Didatangkan satu angin yang lembut untuk mematikan semua manusia yang beriman, walaupun dalam diri mereka ada sebesar biji zarah sahaja keimanan mereka pada Allah. Tak besar manalah, istilahnya kecil sangatlah. Golongan ini masih lagi ada keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Jangan tanyalah amalan mereka, itu dah kira orang kata penghujung dah tu. Istilahnya boleh jadi ibadatnya ke laut, istilahnya. Tetapi masih lagi sebesar biji zarah ada keimanan dan ketauhidan dan ketakwaan kepada Allah, akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada waktu tersebut. Semua mati, tak kira lah kat mana sekalipun, istilahnya. Sama ada dia ada di Nusantara ke, ataupun di benua lain ke, asalkan mereka itu beriman, walaupun sebesar biji zarah, akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang berbaki pada waktu itu ialah golongan kafir. Yang kafir, yang tegar kafirnya itu, yang tidak lagi menerima Islam, tidak lagi menerima iman dalam diri dan hati mereka. Bab ini, tajuk ini ataupun peristiwa ini adalah penghujung daripada kiamat sebelum Allah Ta'ala hancurkan dunia, bumi dan isi kandungannya. Maknanya kalau kita murajaah balik, ingat balik, kisah Dajjal dah selesai. Dajjal dah habis dah. Kisah Imam Al-Mahdi dah selesai, dah berlaku. Kisah Nabi Isa alaihissalam pun telah selesai. Maknanya Nabi Isa alaihissalam dah pun turun, dah pun turun dan telah pun membunuh Dajjal pada waktu tersebut. Dah selesai cerita dia. Maknanya pada waktu itu Nabi Isa alaihissalam telah pun selesai menjalankan tugasnya. Apa dia? Membunuh khinzir dan mematahkan salib. Maknanya orang Nasrani dah tak ada. Bahkan orang-orang Yahudi pun telah habis, semuanya dibunuh. Dah selesai dah. Bahkan Nabi Isa AS telah pun wafat pada waktu tersebut. Kita tahu sekarang ni belum lagi, belum lagi. Perbezaan di antara mukmin dan Nasraniun itu, orang-orang Nasrani mengatakan Nabi Isa dah pun mati, lepas itu berada dalam kubur 3 hari, bangun balik dan diangkat ke langit. Bagi kita orang Muslim mukmin, Nabi Isa belum lagi wafat, terus diangkat ke langit. Dalam Quran yang kita bincang, wa ma qataluhu wa ma salabuhu, tidak mereka itu membunuh Nabi Isa, dan tidak juga mereka itu orang-orang Yahudi, musuh-musuhnya daripada golongan orang-orang Rom zaman itu, tidak membunuh Nabi Isa AS dan juga tidak menyalibnya. Bahkan mereka tukar muka Judas Iskariot itu menyerupai muka Nabi Isa AS. Peristiwa itu pun dah selesai. Baru-baru ni saya dengar satu kuliah kefahaman orang-orang Nasrani selama 3 hari itu dalam alam barzah itu, ke mana perginya Nabi Isa. Apa kata mereka? Baru saya faham,
Mereka berpendapat dan mengandaikan 3 hari Nabi Isa wafat ataupun mati itu, ini pandangan dia orang bahawa Nabi Isa rohnya itu dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Allahu akbar kabira. Dahsyatnya orang Nasrani ni. Udahlah mereka kata Nabi Isa itu dibunuh, mereka berkeyakinan pula rohnya itu dalam tempoh 3 hari dilemparkan ke dalam neraka jahanam kerana dosa yang telah dibuat oleh manusia pada waktu tersebut. Kan diutuskan Nabi Isa itu kononnya untuk menyuci dosa-dosa manusia. Sedangkan tak ada sangkut paut pun. Itu boleh rujuklah kepada mana-mana kitab yang membicarakan pada perkara tersebut. Cuma saya terkejut apabila mereka mengatakan Nabi Isa itu dilemparkan ke dalam neraka jahanam dalam tempoh 3 hari, lepas itu dihidupkan balik, kemudian baru diangkat ke langit. Itu kefahaman mereka. Pada kita tidak. Nabi Isa tidak disalib dan tidak dibunuh, bahkan terus angkat ke langit, kemudian sampai masanya diturunkan balik dan melakukan apa tadi? Membunuh Al-Masih Dajjal. Dah pun selesai. Dan bahkan sebelum peristiwa angin yang lembut itu datang tadi, Nabi Isa AS pun telah diwafatkan. Ini cerita kemudian ni. Dan dimakamkan, kalau ikut kata ulama, bersebelahan dengan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah. Pun dah selesai. Bahkan istilahnya matahari terbit daripada sebelah barat telah pun selesai. Ini dah penghujung cerita, tuan-tuan. Penghujung cerita sebelum Allah Subhanahu wa taala menghancurkan dunia dan isi kandungannya. Allah Taala mematikan terlebih awal golongan mukmin muslim yang ada sebesar biji zarah dalam jiwa diri mereka itu. Jadi tak tahulah siapa dia, kita tak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu, dan akan datang mematikan dulu semua golongan mukmin ini. Kemudian siapa yang lagi ada? Yang ada lagi ada di muka bumi dan dunia ini ialah orang-orang kafir. Dia manusia ni, waktu datangnya Nabi Isa AS dan Imam Al-Mahdi pada waktu itu, manusia akan beriman untuk satu tempoh. Itu penghujung lah, tuan-tuan. Datangnya Nabi Isa dan kedatangan Imam Al-Mahdi pada waktu tersebut, itu adalah penghujung manusia beriman kepada Allah dan juga Al-Quranul Karim. Wafatnya Nabi Isa, meninggalnya Imam Al-Mahdi, manusia akan kembali balik sebagaimana yang sebelumnya bila Nabi dan Rasul tak ada. Nabi Isa AS pada waktu itu bukan lagi sebagai Nabi dan bukan lagi sebagai Rasul. Kita kena ingat Nabi Isa AS pada waktu tersebut membantu Imam Al-Mahdi untuk menghancur dan memusnahkan Ad-Dajjal, untuk mengembalikan balik syiar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Isa pada waktu tersebut juga tidak membawa kitab Injil. Baginda Nabi Isa alaihi salatu wasallam akan membenarkan kitab Al-Quranul Karim. Jadi kitab Injil pun dia tak bawa, kitab Taurat pun dia tak bawa, kitab Zabur pun dia tak bawa. Dia hanya bawa Al-Quranul Karim, membenarkan isi kandungan Al-Quran. Jadi lepas itu wafat Nabi Isa AS, setelah Islam tertegak untuk satu tempoh, manusia akan kembali balik istilahnya sama hal keadaan mereka apabila Nabi dan Rasul itu tak ada. Golongan orang-orang alim ulama tak ada. Orang-orang yang dikatakan hendak menegur manusia dah tak ada. Maka waktu itu kembalilah balik manusia lebih dahsyat lagi daripada apa yang ada sekarang ni. Sekarang ni pun dah teruk dah. Waktu itu lebih dahsyat dan lebih teruk dan tak tergambar di kepala kita. Maksiat itu lebih dahsyat daripada apa yang ada sekarang ni. Kekufuran manusia tak tergambar dan tak terfikir. Maksiat berlaku di hadapan mata, di tepi jalan umpama haiwan, tak tergambar dan tak terfikir kita sekarang ni. Dahsyatnya umat pada waktu tersebut sehingga tiada lagi kedengaran manusia
menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang berlaku pada waktu itu asbab untuk Allah Subhanahu wa taala menghancurkan dunia dan isi kandungannya. Apabila Allah Taala hancurkan dunia dan isi kandungannya, maka akan memberi kesan kepada kehidupan seluruh planet ni, tuan-tuan. Sebab nak dihancurkan tadi tu. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Dan apabila ditiupkan, sebab itu bila waktu kehancuran dan kemusnahan dunia dan isi kandungannya, kita golongan mukmin jangan minta doa kita ada pada waktu tersebut. Jangan, tuan-tuan. Saya pernah dengar ceramah Ustaz Badli Shah. Ada yang bertanya dan berkata, dan 2-3 penceramah lain, ada orang bertanya, Ustaz, bolehkah kita minta doa supaya kita dapat lihat bagaimana waktu Allah Ta'ala menghancurkan dunia dan isi kandungannya? Ada orang minta, tuan-tuan. Jangan, tuan-tuan. Kenapa? Kerana yang pertama, dahsyatnya kiamat tu tak tertanggung dekat manusia. Yang kedua, yang ada waktu itu orang kafir je. Kalau yang si mukmin ni minta, maknanya dia tu kafir pada waktu tu. Jangan minta, tuan-tuan. Jangan minta doa kita berada pada waktu kemusnahan dunia dan isi kandungannya. Tak ada. Sehingga kan iblis dan syaitan juga berlari-lari menyelamatkan jiwa dan diri mereka. Apatah lagi iblis. Iblis pada waktu itu tahu waktu dia itu dah sampai ke penghujung usia dia. Kan dia berdoa pada Allah, ya Allah, panjangkan umur aku sehingga hari kiamat dia. Itu waktu dia nak mati dah tu. Sekarang ni iblis tak mati. Iblis tak mati. Di antara hamba Allah yang paling panjang umurnya. Jadi tuan-tuan, kita jangan panjang sangat umur, tuan-tuan. Dah sama macam umur iblis pula, waliyahzubillah. Pada-padalah. Nabi Muhammad pun umur 64 tahun je. Kalau panjang sangat umur, waliyahzubillah. Maknanya dah macam iblis, waliyahzubillah. Jadi kita kalau dah sampai masa, matilah kita, istilahnya. Iblis pada waktu itu pun sama juga. Apabila kita gambarkan suasana ini sebelum PKP dulu, manusia yang berada di darat akan menuju ke laut, tak gitu? Yang di laut akan menuju ke darat, yang di lembah akan berlari menyelamatkan diri ke bukit dan gunung ganang, tak gitu? Yang di gunung ganang bertaburan dan bertebaran membawa diri ke mana? Ke atas, ke bawah maknanya. Dah tak tentu hara. Haru biru, kacau biru, itu namanya haru biru, kacau biru hari kiamat. Dahsyat peristiwa tu. Bahkan matahari, bintang-bintang akan mencurahkan isi kandungannya ke atas muka bumi. Semua tuju ke bumi, tuan-tuan. Apa lagi? Yang kat bumi pula ombangnya itu melebihi tsunami. Dahsyatlah. Tsunami tu kepada kita dah dahsyat dah. Ini lebih dahsyat. Bahkan gunung ganang itu akan hancur dan bertaburan dan bertebaran menuju ke seluruh pelosok dunia. Waktu itu iblis pun sama juga, akan berlari menyelamatkan jiwa dan dirinya, kerana dia tahu pada waktu itu adalah di hujung usianya di atas alam yang fana ini. Bila iblis membawa dirinya, kuncu-kuncu dia, syaitan pun akan terpingga-pingga. Yang kononnya iblis itu hebat. Bila istilahnya iblis itu membawa diri, syaitan juga mengikut iblis ke mana dia pergi. Sehingga iblis berkata, ya Allah, selamatkanlah diriku. Maka terkejutlah syaitan apabila iblis mendengar nama Allah disebut dan bertanya dan berkata kepada iblis, adakah Tuhan selain daripada engkau? Mereka juga terkejut. Maka iblis kata, sesungguhnya yang menjadi dan menciptakan aku dan alam inilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya semua pada waktu itu, orang manusia dah tentu dah berlari, bertaburan dan bertebaran menyelamatkan diri,
begitu juga iblis dan juga kuncu-kuncunya sebelum Allah Subhanahu wa taala apa dia? Mematikan dan menghancurkan man fis samawat, apa yang ada di langit, gulungan para malaikat, dan juga wa man fil ardi, yang ada di atas muka bumi ini. Adakah semuanya? Illa, istisna, kecuali illa man Allah, kecuali barang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata ulama, yang sebahagian itu antaranya roh yang berada dalam alam barzakh, istilahnya roh yang berada dalam alam barzakh tidak terkesan, walaupun mereka berada dalam alam barzakh tidak terkesan dengan istilahnya kacau bilau, tiupan sangkakala yang membingitkan dan menghancurkan dunia dan alam semesta yang ada ni. Itu yang pertama. Juga sebahagian daripadanya, kalau ikut kata para ulama, syurga dan isi kandungannya. Syurga dah ada dah, dan juga isi kandungannya. Sekarang ni syurga dah ada. Kita tahu dalilnya apabila Allah Subhanahu wa taala berkata dan berfirman kepada Nabi Adam AS, wa iz qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Tak itu? Wahai Adam, wa iz qulna ya Adam, dan kami berkata kepada Nabi Adam, dan Allah Taala berkata dan berfirman kepada Nabi Adam, uskun, fi'il amar, tinggallah engkau, wa zawjuka, dan isteri engkau. Isteri engkau siapa? Isteri Nabi Adam. Di mana? Al-Jannah. Maknanya syurga dah ada. Begitu juga dengan neraka, dah ada sebenarnya. Syurga dah ada, neraka dah ada. Maka kata ulama, yang tidak akan terkesan dengan kehancuran dunia dan isi kandungannya itu, yang tidak terkesan dengan hari tiupan sangkakala yang pertama itu, antaranya yang pertama tadi kita sebut roh yang berada dalam alam barzakh, kemudian syurga dan isi kandungannya, neraka dan isi kandungannya, as-sirat, dan apa-apa perkara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan musnah. Ni kena tahulah. Ni kata para ulama, bukan semua hancur, tak. Ada perkara yang Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan musnah. Jadi, dan ditiuplah sangkakala kemusnahan itu, tiupan itu tadi, maka matilah sesiapa yang ada di langit dan yang ada di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia tak ada dah tuan. Dan juga antara yang tidak akan musnah ialah tulang sulbi yang ada pada diri manusia, yang disebut sebagai ajabuz zanab, yang kita dah muzakarahkan tajuk ni agak panjang lebar. Sewaktu saya balik daripada Bogor suatu masa dahulu, 3-4 tahun sudah tak silap saya, apabila disyarahkan berkaitan dengan ajabuz zanab, iaitu tulang sulbi. Tulang sulbi ni semua orang ada tuan-tuan, termasuklah saya dan semua manusia ada. Tulang sulbi ini tidak akan hancur dan tidak akan musnah. Kenapa? Kata hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minhu khuliqa wa minhu yurakkab marratan saniyatan. Daripada tulang sulbi itu, tulang yang ada kat belakang ni, daripada tulang sulbi itulah manusia itu dijadikan. Kita sewaktu alam rahim itu, antara yang dijadikan tulang sulbi itu. Minhu khuliqa, daripada tulang sulbi itu kita dijadikan. Daripada tulang itu, jadi tulang-tulang yang sempurna dibalut dengan daging. Mana? Bila? Dalam alam rahim dulu. Dan daripada tulang sulbi itulah wa minhu yurakkab, rakkaba yurakkib, yurakkab marratan saniyatan. Bila?
bila digantikan dunia ini dengan tanah yang baru, daripada tulang sulbi itu tarkib disusun balik manusia sama sebagaimana kejadian yang awal dulu dalam alam rahim. Jadi tulang sulbi itu antara, kalau ikut kata para ulama, yang tidak akan hancur dan tidak akan musnah. Wallahu alam. Dan barang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan musnah, apa dia? Terserahlah pada Allah. Terserahlah pada Allah barang ataupun perkara yang tidak akan musnah, walaupun berlaku tiupan angin sangkakala yang pertama. Dan kata para ulama daripada ayat-ayat Al-Quran juga, bila dah hancur, maka Allah Subhanahu wa taala menggantikan dunia ini, bumi ini, dengan apa dia? Bumi yang baharu. Dunia yang baharu. Daripada dunia itulah manusia akan dijadi dan diciptakan untuk kali yang kedua. Sebelum ditiup angin sangkakala yang kedua, kalau ikut ayat ni, summa nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi. Siapa dia yang meniupkan? Malaikat Israfil. Kita juga telah muzakarahkan sebelum ini, malaikat Israfil ni, trompet ataupun benda yang dia nak tiup itu sentiasa saja dia pegang dan menunggu arahan Allah. Kalau Allah tak kata tiup, dia tiup je. Maknanya bermula daripada kejadian awal malaikat Israfil itu dia kerja dia. Dia tunggu je perintah Allah Subhanahu wa taala. Tak ada pula dia kata, ya Allah lamanya pegang, kata dia. Tak ada, tuan-tuan. Bagilah kerja lain, tak ada. Dia tunggu saja perintah Allah Subhanahu wa taala untuk ditiupkan angin sangkakala yang pertama itu. Kemudian apabila dia dihidupkan balik oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat Israfil jugalah yang akan meniupkan angin sangkakala yang kedua. Kalau kita muzakarah ingat balik sebelum ni, dia ada 3 kali tiupan, tak gitu? Tiupan yang pertama, tiupan yang menakut dan yang menggerunkan. Kalau kita bincang dulu, kalau masih ingat lagi lah. Rasa tuan-tuan pun dah tak ingat kot. Lama dah ni, bulan 2 dulu. Kemudian baru tiupan yang mematikan. Kemudian baru tiupan yang kedua, tiupan yang membangkit dan menghidupkan balik. Jadi bila ditiupkan, antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua ini, Allah Subhanahu wa taala menggantikan dunia dengan dunia yang baru. Bila dah digantikan dunia yang baru itu, akan turunnya hujan selama 40 hari pada perkiraan hari akhirat. Kalau 40 hari perkiraan hari akhirat, satu hari 1000 tahun, 40 hari akhirat sama dengan 40,000 tahun waktu akhirat. Lama tuan-tuan. Lama tu. Fi yaumin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun. Maknanya satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun waktu dunia. Kalau 40 hari akhirat sama dengan 40,000 tahun. Jadi katanya hujan itu turun selama 40 hari. Boleh rujuk balik dalam Al-Quranul Karim peristiwa tersebut. Turunnya hujan itu, minta maaf kata, umpama air mani yang melekit selama 40 hari. Dia bukan macam zaman Nabi Nuh dulu. Zaman Nabi Nuh AS hujan turun lebat, tuan-tuan. Macam tadi di Kuala Kubu, Allahu Akbar kabira. Saya tak tahu kat Tanjung Malim ni macam mana. Angin kuat kot. Daripada sepanjang perjalanan daripada Kuala Kubu nak ke Tanjung Malim ni, banyak pokok besar tumbang, tuan-tuan. Itu bawa angin tiupan yang istilahnya sepoi-sepoi bahasa nisbah pada angin segala ni. Pokok yang besar-besar, Masya Allah, banyak tumbang, tuan. Nasib baik tumbang ke dalam hutan. Kalau tumbang ke jalan raya, tak kuliah saya hari ni, tuan. Minggu depan ataupun mengganti bulan depan pula, Masya Allah. Dengan pokoknya banyak sungguh. Tu dah warning dah tu. Ringkaskan cerita, tiup angin sangkakala yang kedua itu setelah berlaku peristiwa hujan yang turun umpama mani tadi, selama 40 hari barulah berhenti, dan malaikat Israfil pun
meniupkan angin sangkakala yang kedua tu. Wa summa nufikha fihi ukhra. Apa dia? Kemudian ditiupkan angin sangkakala itu sekali lagi. Fa idzahum, dan maka mereka itu pun qiyam. Yanzurun, qiyam ni makna apa? Dihidupkan baliklah. Bukan tiba-tiba terus hidup, tak. Macam mana peristiwa itu? Ni kata detail tuan-tuan. Dalam kitab Taurat, Zabur dan Injil tak cerita macam ni. Dia tak sempurna. Kalau ada pun tipi-tipi, sikit-sikit je. Sedangkan Al-Quran ni dia cerita daripada manusia alam roh, alam rahim, alam dunia, alam kubur, alam barzakh, sampai hari kebangkitan. Ni kata sempurna tadi tu. Ilmu yang sampai pada kita ni bukannya ilmu kecil-kecil tuan-tuan. Bukan ilmu yang kata yang sebesar biji zarah. Tak, ilmu agama Islam yang sampai pada kita ni sempurna. Cuma disebabkan kejahilan kita umat akhir zaman, banyak benda tak tahu. Banyak tak tahu tuan-tuan. Bab ibadat banyak yang kita tak tahu, bab akidah banyak yang kita tak tahu, tanda-tanda kiamat banyak kita tahu. Mudah kata ginilah. Kenapa? Kejahilan umat akhir zaman. Baru-baru ni saya dengar dalam satu ceramah, apa dia? Di Indonesia, minta maaf kata, di Indonesia, minta maaf kata, 50% orang-orang Muslim di sana tak boleh baca Quran. Penduduk Islam di Indonesia ada 200 juta. Makna 100 juta penduduk Islam di sana tak boleh baca Quran. Di Malaysia pula hampir 80% diorang buat kajian yang tidak sempurna, bahkan yang tidak sembahyang 5 waktu sehari semalam. Habis macam mana tuan-tuan? Di agama Islam yang sampai pada kita ni yang kata sempurna, al-yawma akmaltu lakum dinakum tadi tu, sampai pada kita tidak menyempurnakan ilmunya, kita tidak menyempurnakan amalannya, kita tidak bertasarruf sebagaimana yang sepatutnya tuan. Itu kelemahan umat akhir zaman lah istilahnya. Sebab itu kalau kita ceritakan detail satu tu, alhamdulillah, paling kurang tidak Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala anhu telah susun bagi kita supaya kita nampak dia punya, kalau nak kata kronologi pun boleh lah, daripada satu zaman Nabi Muhammad, satu datang tanda-tanda asyratul qiyamatus sughra yang kecil-kecil, sampai yang katakan asyratul qiyamah yang mutawassitah, kalau itu istilahnya, sampai asyratul qiyamatul kubra, sampai pada waktu Allah Ta'ala hancurkan dunia ni. Ada huraiannya, penceritaannya, pengkisahannya di dalam Al-Quran dan dihuraikan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa kita berhenti di situ dahulu. Summa nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Kita akan sambung lagi insya-Allah pada bulan hadapan. Akhir kata yang benar dan baik itu pada Allah Subhanahu wa taala. Salah dan silap itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli hadza astaghfirullakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu lah. Allahumma jal jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.